sudah tentu kepada tokoh akademik kita, Grandmaster Profesor Madya Dr. Nizam Syafiee. Apa khabar Prof? Ya, saya. Boleh? Alhamdulillah. Baik. Bolehkah Prof berkongsi sedikit tentang realiti semasa sukan silat olahraga dan tempur dan bagaimana usaha melestarikannya, ya, tentang sukan silat olahraga dan tempur ni dalam norma baru, sebab sudah tentu ya, sebab silat olahraga dan tempur ni dia perlu orang kata ada kontak dan sebagainya, tetapi kita nak lestarikannya dalam keadaan norma baru. Silakan Profesor Madya kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya harap semua dengar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Puan Nazlina binti Alias yang saya hormati, Cikgu Azlan Ghani, Cikgu Saifah, Cikgu Kenal. So boleh panggil saya Cikgu Nizam saja sebab saya ni memang cikgu silat kan. Dari dulu lagi kan. Dari dulu saya memang cikgu silat. Jadi kalau saya jumpa anak-anak murid saya, dia akan tanya, cikgu sekarang kat mana kan? Saya cakap saya cikgu silat lah. Right. Saya memang asalnya daripada seorang guru silat, cikgu silat, melatih silat, bertanding silat, silat olahraga, silat seni, silat pulut, silat Melayu, macam-macam lah kan. So guru saya Tuan Haji Anwar Abdul Wahab. So kalau majalah seni bela diri beri title pendeta padanya, tapi kalau Aswara beri title kepada adik guru lah, bagi bagian tari kan, Tuan Guru Anwar bin Abdul Wahab. Dan saya juga dilatih oleh Tuan Guru Amiruddin Anwar, juara silat seni Solo. Kalau Cikgu Azlan Ghani memang tahulah perkara ni sebab dia yang buat liputan dalam majalah Pendekas, bela diri. Dan ini memang membentuk lah, maknanya tokoh-tokoh yang ada keliling kita ni membentuk kita, mengacu kita ni. Jadi saya berbalik kepada soalan yang diberikan oleh Puan Nazlina. Saya akan takkan sentuh tentang makna silat, kelestarian semua ni. Saya akan terus pada jawapan tu lah, supaya mudah untuk penonton kita memahami konteks soalan itu pada ketika ini. Jadi kita faham tentang keadaan pandemik COVID-19 2019 ni yang menghadkan sentuhan di antara individu-individu yang membuat latihan dalam silat. Ini adalah amat terkesan kerana sebagai seorang jurulatih kita memang memerlukan kontak. Okay? Silat ni dia memerlukan kontak. Boleh buat seorang-seorang kalau dalam untuk seni persembahan, seni tari, memang tiada masalah. Okay? Tetapi kalau nak belajar silat tu sendiri memang kena ada kontak. Okay, sebab part of seni mempertahankan diri ia juga adalah sukan. Sukan ni dia ada dua. Satu persembahan, satu lagi berlawan. Okay, ataupun bertanding. Jadi bila dilihat di situ, kalau di dalam persembahan sendiri pun dia ada bahagian solo, bahagian tempur yang memerlukan kontak dan juga bahagian persembahan. Dulu kita panggil masal. Sekarang ni katanya tanpa sentuhan iaitu jurus wajib di peringkat pencak silat antarabangsa. Maka ianya adalah satu keperluan berlakunya kontak. Jadi kalau kita lihat daripada fasa 2 tahun lepas, fasa ni daripada fasa pertama sampai fasa kedua, ketiga, PKP semua yang berlaku, maksudnya ada waktunya boleh kita melakukan aktiviti fizikal beramai-ramai tapi dihadkan sentuhan. Yang inilah cabarannya ketika ini, di mana kalau kita nak bertanding, bertanding tu pun satu hal juga. Kerana apa? Kerana pertandingan tu melibatkan kontak, terutamanya sukan silat olahraga dan juga sukan tempur. Jadi ketika ini kita boleh lihat kepada apa yang telah berlaku di peringkat antarabangsa, di peringkat Olimpik, contohnya dalam sukan Olimpik, karate, contohnya taekwondo, yang mana pertandingan mereka dihadkan penonton yang hadir. Okay. Ini saya sebut dari segi pertandingan dahulu sebelum kita lihat mata burung kecil-kecil. Okay. Kepada spesifik question tadi, yang mana melibatkan hanyalah individu yang kita panggil tidak dijangkiti oleh pandemik penyakit ini. Alright. Maka di sini kita perlu melihat kepada piawaian antarabangsa. Jadi kita follow sajalah. Dan alhamdulillah tahun lepas memang kami telah menganjurkan
pertandingan kejohanan silat tempur dan juga silat seni peringkat kebangsaan dan juga jemputan antarabangsa, di mana hampir melibatkan 40 buah negara tahun lepas di IMAX 2020 yang kebetulan berlaku di Kuala Lumpur 10 hingga 12 Oktober, iaitu di Putrajaya. Maka kita follow SOP dan alhamdulillah daripada 3 hari kita berkampung, maknanya para peserta 3 hari lah. Kalau pada kita technical dekat 6-7 hari, zero case of COVID-19. Sebab apa? Sebab kita melalui SOP. Kita melakukan penjarakan sosial dan juga kita ikut betul-betul SOP. Maka walaupun dengan kehadiran penonton dan juga peserta melebihi lebih kurang dalam 200 orang di persidangan tersebut, di pertandingan tersebut, tetapi zero dan kejohanan tersebut memang dapat kebenaran daripada MKN lah. Memang sukarlah untuk kita dapat, tapi kita perlu bagi dia punya sebab apa kita buat. Peringkat antarabangsa kita dah keluarkan modal yang besar dan kita buat sendiri, dan kita melibatkan Universiti Teknologi Jemara dan sebagai one of the penganjur, dan ini boleh Jadi macam mana kaedah latihan? Latihannya ketika ini kita minimumkan jumlah pesilat yang hadir. Maksudnya sekarang ni siapa yang jadi guru silat ni puan ahli panel memang betul-betul kita panggil tu memang all out. Bayangkan kalau you buat latihan sebelum ni boleh 30 orang, 40 orang kalau di sekolah-sekolah KPM, maknanya seorang jurulatih 20 orang. Maksudnya kalau 2 orang jurulatih 40 orang kan. Tapi sekarang ni you tak boleh buat lebih kurang 40 orang, maknanya you dengan 2 orang student saja. You bayangkan kalau you buat latihan ni privately sebab kita tahu kalau dekat dalam kelas pun kita mengajar di universiti, di sekolah-sekolah kan, kalau satu kelas pun kalau student duduk depan and then baris belakang, baris kedua, ketiga, keempat, maknanya fokus ataupun penerimaan kita panggil knowledge tu makin lama makin kurang ke belakang. You bayangkan sekarang kalau online di alam maya ada 40 orang and then you melatih seorang-seorang. You boleh tahulah dia punya tahap penerimaan latihan tu bagaimana. Maka jurulatih lah bagi saya sekarang ni. Okay, sebab saya sendiri melatih, kita dah buat kajian kita buat kajian lah. Maknanya namanya latihan silat, tapi sebenarnya saya membuat kajian selama 30 minggu sepanjang PKP ni, latihan setiap minggu dan lihat kefahaman setiap orang. So harap hasilnya akan dapatlah pada bulan hadapan, di mana bulan ini adalah kaedah grading. Grading kita pun kita perlu norma baru, yang mana para pesilat yang berlatih selama 30 minggu ni, seminggu sekali ni, right? Dia perlu berlatih dengan family dia. Bayangkan kalau you anak tunggal, okay, dia ada ibu, ayah, anak. Dia nak berlatih dengan siapa kan? Mak ayah kena turun gelanggang lah kan. Jadi itulah kita sebut di dalam kita punya pandemik ni pun dia memberikan banyak pengajaran kepada kita, integrasi antara parents dan anak-anak, dan mereka boleh berbincang, buat latihan, dan katakan grading tu bila nak bertamat tu, parents tu kena serang anak dia. Kita record, mak dia record. Bayangkan. And then video recording tu perlu hantar kepada jurulatih untuk nilai. So level begini kita panggil ni sebagai application. Macam mana yang Cikgu Zainal cakap tadi, Dr. Zainal cakap tadi, application of silat tu sekarang ni dah melampau. Maksudnya dah jauh perginya. Maksudnya bayangkan anak saya umur 6 tahun, dia dah tahu macam mana nak record diri dia sendiri. So dia boleh fikir macam mana nak letak kamera kat tepi, angle tak betul, sini pula ada kain baju pula bersepah. Jadi dia bayangkan 6 years old, 7 years old, anak-anak ni dia bercambah fikiran dia nak dapat angle yang cantik. Ni tak nampak, ni kaki tak nampak. So contohnya dalam pengajaran seni silat Malaysia yang kita buat dengan kementerian, Kebudayaan Kesenian Pelancongan pada 2002, disambung oleh JKKN, dia melibatkan 7 topik, iaitu yang pertama bunga. Bunga silat, dia kena buat bunga. So bunga senang lah seorang-seorang. Kemudian jurus, kaedah serang, bela. And then dia akan buat buah pukulan. Buah pukulan ni maksudnya kena ada orang serang lah. Bila orang serang maksudnya kita kena defend lah. Bila kena defend, kena buat 2 orang, 3 orang. Okey, ikut peringkat lah dalam silibus seni silat Malaysia tu. Dan kemudian kena buat tempur. So tak ada orang lain, siapa yang nak serang anak tu? Ayah hanyalah kena serang. Kalau nak lembut sikit,
maknya lah kena serang. Jadi itulah kita panggil, kita jadikan silat ni sebagai gaya hidup dan mencapai kelestarian dalam kehidupan kita. Maknanya kita fitkan silat itu di dalam kehidupan kita. Maksudnya orang-orang kita ni lah, maknanya orang bangsa kita, orang Malaysia ni should be proud with silat, dan kita boleh katakan bahawa itu adalah kaedah latihan. Ini secara umum. Tapi kalau scientifically, silat olahraga, silat seni, memang dia akan buat dengan coach dia. So saya sebutkan di alam maya, bukannya bertemu sebab sekarang ni pemulihan yang pertama ni, pakej pemulihan pertama ni tak boleh lagi terutamanya di KL Selangor, Kuala Lumpur dan Selangor, tak boleh lagi bertemu berlatih depan-depan. Even tu ia melibatkan penjarakan sosial ke apa, tak boleh. Jadi kita kena adapt. Jurulatih kena adapt untuk atlet-atlet mereka. So atlet mereka kena buat latihan, tendangan, tumbukan, teknik. So kena ada orang dalam family itulah. Jadi kita kena ambil tahulah, maknanya kat sini akan ada integration. Ini bukan kita bagi sebagai kaum dah, ini dalam family tu sendiri, adik-beradik, mak ayah dalam satu rumah tu. Maknanya bukan kontak yang luar, perlu sokong menyokong lah. Inilah waktunya yang terbaik sekarang. Itulah komen saya yang ringkas supaya kita boleh menjawab kepada soalan yang diberikan oleh Puan Azlina sebentar tadi lah, tentang macam mana kita nak buat penyelesaian dengan norma baru. Itu sajalah. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Nizam ya. Kalau dapat kita rumus tadi pelbagai teknik ya dan integrasi kaedah yang boleh dilakukan sebenarnya walaupun kita pandemik, takkanlah kita nak terus lesu bersama pandemik kan. Tentulah kita tetap akan teruskan walaupun kita terpaksa menggunakan gaya ataupun cara norma baru, yang di mana kalau macam Dr. Nizam cakap tadi ya, perlunya ada integrasi di antara ibu bapa, sokongan antara ibu bapa, jurulatih dan sebagainya, dan bagaimana aplikasinya ya. Itu satu yang menarik ya, apabila kita dilanda musibah sebenarnya secara tak langsung kita menjadi lebih kreatif. Itu yang orang kata norma baru secara tak langsung ya, di mana budak ya, macam Prof Nizam cakap tadi, anak dia umur 6 tahun pun dah tahu nak fikir ni, dah jadi macam pengarah filem, tahu mana nak letak kamera dan sebagainya. Itu namanya norma baru. Ya, jadi itu antara perkara-perkara yang mungkin sangat menarik untuk dikongsikan, dan saya lihat kalau lihat di komen ya, begitu banyak soalan ni. Saya tengok banyak soalan berkaitan dengan macam saya rasa boleh dijawab oleh Prof Nizam kejap lagi lah mungkin ya. Antaranya saya bacakan dulu komen-komen ya. Apakah daripada Cik Salihin Colin Ramli, apakah cabaran baru kepada silat Malaysia di peringkat antarabangsa terutama di era pandemik COVID-19 ini? Adakah ia akan menghalang silat Malaysia untuk pergi ke lebih hadapan ataupun terpaksa reset from zero? Ini tadi pun saya rasa Prof Nizam ada sentuh sikit lah ya, tentang integrasi, tentang aplikasi dan sebagainya. Mungkin nanti di akhir perbincangan kita, Prof Nizam akan simpulkan semualah ya. Begitu juga daripada Encik Ad Hashim ya. Saya difahamkan ada satu platform yang boleh menaik taraf seseorang penggiat silat ke taraf yang lebih tinggi. Contoh mendapat CJ silat seperti master yang diiktiraf oleh sesuatu badan tertentu. Apakah nama badan tersebut dan bagaimana caranya untuk memohon? Dan apakah dalam norma baru ini adakah dilaksanakan secara online? Yang ini pun saya rasa macam Prof Nizam juga ni tahu sebab dia Grandmaster ya. Nanti Prof Nizam akan simpulkan di akhir perbincangan kita. Dan seterusnya soalan saya kepada Grandmaster Profesor Madya Dr. Nizam Syafiee. Bagaimanakah aplikasi sains sukan sendiri ya, integrasi dan aplikasi sains sukan dalam latihan silat dan silat persembahan? Silakan Grandmaster Profesor Madya untuk kongsikan tentang perkara ini. Silakan. Okey, terima kasih banyak. Saya ucapkan pada Puan Azlina saya galik tengok Puan Azlina bercakap dari tadi ni kan, sebab kita ada banyak soalan dan banyak kupasan daripada panel. Jadi saya memang galik lah saya tengok jadi tadi kan. Jadi memang saya teruja lah dengan program kita hari ini. Tahniah kepada pihak penganjur JKM Melaka yang memang saya hargai lah dalam membangunkan silat secara langsung dan juga tidak langsung di tanah air kita. Jadi apabila kita menyebut tentang aplikasi sains sukan dalam latihan silat dan persembahan, okay? Right, cerita sains sukan ni bila
saya dah dengar ni dalam persilatan ni lama kan. Tapi bila saya berlatih tak ada pun orang tunjuk. Itu isu dia. Isu kenapa saya dipaksa lah kita panggil, dipaksa oleh Tuan Guru Anwar bin Abdul Wahab ni. Sebab dia beritahu kepada saya, Nizam, kalau dalam bidang di Aswara ada beberapa tokoh yang ada, saya pun ada dekat sana, dalam pertandingan saya ada semua, tapi dari segi sains sukan ni, ini dia beritahu saya pada awal tahun 2000 tak ada kat dalam Malaysia ni ataupun peringkat antarabangsa yang nak lead, nak bantu betul ke latihan silat ni, sama ada senaman, sama ada latihan silat yang dilakukan itu kena dengan sukan yang kita sertai. Sebab kita tak nak isu-isu macam contohnya tertikam dengan keris, terpukul dengan belantan, pecah kepala, jahit 17, jahit 15. Ini berlaku. Ini selalu berlaku. Sebab apa? Sebab kita tak apply perkara ni. Jadi saya ni saya cakap lah, saya ni bersilat daripada kecil lah, kita pun main-main kita bersilat dulu kan. Jadi apabila kita belajar, kita bertanding, kita jadi jurulatih, kita jadi pengusaha silat tu sendirilah. Dulu ada satu slogan yang menamakan dia sebagai pertanian itu perniagaan. Saya melihat masa tu silat itu perniagaan. Sebab apa? Sebab saya memang kerja sendiri masa tu. Kan? Jadi bila saya sebut silat itu perniagaan, dia membuatkan orang tersentak. Dia cakap silat ni warisan bangsa, bukan untuk berniaga, bukan maksudnya begitu. Dia adalah maksudnya secara profesional kita perlu buat. Okay? Jadi bila kita saya buka, bukan saya lah, maknanya Tuan Guru buka akademi silat. Lama dah, sejak tahun 80-an dah buka dah akademi silat ni. Dan kemudian dibawa bertukar-tukar tempat. Akhirnya ke Kajang dengan nama Pusat Cemerlang Silat. So saya kebetulan jadi manager, kemudian donor tu lari, okay? Orang-orang yang menyumbang pada donor tu lari. Jadi saya kena tanggung semua tu. Jadi saya cakap, kalau saya tak cakap silat ni perniagaan, orang pun tak setuju. Jadi saya cakap, tak apalah. Saya cakap, for experience saya buat. Maknanya kita berjaya sampai buka gelanggang 50 gelanggang. Okey, isu dia begini. Bila kita melatih ni, sampai 50 gelanggang ni, kita melatih silat ni, kita mengusahakan untuk silat ni, sewa nak kena bayar, api air nak kena bayar, jurulatih kita dekat 20 orang kena bayar, dan banyakkan jurulatih tu memang dapat concern daripada parents lah. Dan saya membayarnya. Jadi, masa latihan tu sejam saja. So, apa yang kita kena relate kan? Dan masa tu memang silat seni, pertandingan silat olahraga ni banyak lah masa tu. Daripada anjuran Persekutuan Silat Kebangsaan, Persatuan Silat Negeri, daerah, sampailah ke zon-zon kan. Jadi saya guna aplikasi sains sukan. Masa tu tak tahu lah tu sains sukan lagi, tapi kita belajar dengan Cikgu Anwar. Sebab Cikgu Anwar ni pernah jadi guru PJ, pernah dapat ESPER punya sijil, pernah belajar tentang ilmu kita panggil physical education. Jadi saya belajar banyak perkara tentang circuit training, circuit conditioning, and then imagery system. So ini semua adalah sains sukan. Tapi kita tak tahu, kita dah buat dalam silat. Kita dah berlatih, memang kita berlatih. Dalam silat memang kita berlatih perkara ni, tapi kita tak dapat nak define apa tu aktiviti kita lakukan dengan sains sukan. Jadi bila saya habis degree saya pun dah retire daripada Kebangsaan National Athlete. Jadi saya menjurus membuat master dalam sains sukan. Dalam silat masa tu saya buat dalam psikologi mengapa orang belajar silat. Menarik tu. So kita ada hasil dia dan kita dah bentangkan di peringkat antarabangsa. Dan kemudian saya sambung pelajaran di PhD, dan masa tu memang belah bagi sebab kita ada gelanggang, kita ada ramai anak murid kan, dan kita ada latihan kita, even kami bersama-sama dengan Cikgu Anwar selalu debate lah. Saya selalu debate lah, maksudnya tak baik lah kita cakap bertekak kan, tapi debate lah, kita panggil healthy debates, right? Tentang kita nak temukan di antara kaedah lama dengan kaedah baru ni. Memang masa tu kita panggil sebagai haywire, sebab yang apa saya belajar, yang saya nak apply, apa yang pada pengalaman orang lama. Sebab Cikgu Anwar ni pun dia yang buat modul untuk Majlis Sukan Negara. Bagaimana dia orang seni, dia boleh buat untuk sukan. Itu yang saya bingung lah. Macam mana Cikgu, sebab kalau you tengok buku-buku Cikgu Anwar, silat olahraga, teknik dalam silat Melayu, even kalau dalam buku peringkat diploma dia menulis tentang kerohanan dalam silat, kebatinan dalam silat. Jadi kita tengok dia multitask dia boleh buat. Maknanya ilmu dia tu kita panggil tu ilmu dia ni, ini
banyaknya cikgu kan, macam-macam nak belajar. Macam-macam ilmu lah saya belajar, tengah malam, pagi kan. Jadi macam-macam saya belajar dengan Cikgu Anwar. 10 tahun saya berguru dengan dia. 1997 selepas saya dapat black belt tu, 5 tahun saya dapat black belt, and then 10 tahun saya belajar dengan dia macam-macam ilmu. And then Cikgu Anwar beritahu, you punya keputusan nizam, you need to go to UK, dapatkan PhD di sana, jurusan dalam silat. So Alhamdulillah 2012 saya dapat PhD dalam silat olahraga dan balik ke Malaysia dan membantulah negara sampai ke hari inilah. Jadi pertama, ini saya bagi kesimpulan untuk jawab soalan tadi. Long term athlete development. Dia punya dia punya modul tu memang daripada Bally et al, Canada. UK buat ni fantastic, meletup 2012 Olimpik dia. Right? Jadi perkara ni memang menjadi satu kita panggil fenomena long term athlete development, maknanya pelan jangka panjang. Itu memang yang kita panggil tu sesuatu yang telah terbukti memang berjaya dilakukan oleh international federation, okay, dalam Olimpik. Kemudian perkatakan lagi tentang kaedah sains sukan ni, di mana LTAD ni long term athlete development atau perkembangan atlet jangka panjang ni, daripada kanak-kanak tu lahir. Kalau kita tengok plan Nicole David punya plan tu, parents dia ada plan sebelum dia lahir. Sampai dia jadi kita panggil legend lah kat Malaysia ni dalam squash. Sama juga dalam silat. Saya dah buat dalam PhD dan kita dah tulis buku, dah publish. Boleh cari buku ni Sport Science in Silat. Sport Science in Silat. Saya dah tulis buku tu, itu kajian ilmiah yang kerajaan bagi dana 500,000 hantar saya ke UK, itulah dia bukunya. Sport Science in Silat. Dapatkannya di pasaran, okay, dan bacalah, itulah kajian tentang bangsa kita kepada tamadun dunia dalam sains sukan. Itu dia. Indonesia tak buat lagi. Kita dah buat dulu. 2012 saya tamat PhD dan saya baru publish inilah sebab kita dana kan. Dana ni pakai dana sendiri je orang silat ni selalunya. Sebab kalau kita minta sana minta sini, biasanya kita panggil tu, takut orang panggil tu berharap sangat. Jadi kita kumpul duit sendiri, sama-sama ahli persatuan semua kita lahirkan. Jadi kita lahirkan, dekat dalam tu program yang kita buat perkembangan atlet jangka panjang tu, daripada dia lahir, dia berlatih silat, kemudian dia bertanding, dia jadi pengamal, kemudian dia jadi jurulatih, dia retire, dia jadi jurulatih, dan plan kehidup dia. Kalau dia lawyer, dia tetap jadi seorang peguam, lawyer, tapi dia ada masa untuk melatih dan menyambung sanad persilatan itu. Buku tu boleh ada dekat Shopee Tuan Hafiz. Kebetulan dia tanya kat situ, boleh keluar pula boleh dapatkan buku tu. Tapi buku tu perlukan kefahaman kefahaman. Jangan tanya soalan-soalan yang sebab dia applied sport science. Maka dia kena buka minda tu dulu. Mungkin sekali baca tak faham, kena baca berkali-kali and then baru faham. Sebab dia technical part. Jadi itu. And then so dah retire umur 60, 70, apa yang atlet tu kena buat. Dalam buku tu saya dah terangkan. Cuma bahasa Inggeris lah. Bahasa Melayu saya tengah struggle sekarang ni. Nak translate. Tengah struggle kita panggil. Minta maaf lah. Saya ni memang mak cikgu bahasa Melayu. Tapi bila kita dah lama kat UK sana tu, di UiTM pun kita bahasa Inggeris. Tapi kita dua bahasa lah. Di UM sebelum ni pun. So struggle sebab kita dah selalu menulis dalam bahasa Inggeris kan. Jadi we take some time lah untuk interpret tu. Sebab dia kena dengan gaya bahasa. Sebab saya tanya Cikgu Anwar, you tulis buku silat olahraga dengan dua bahasa dalam pustaka. Berapa lama you ambil masa untuk keluarkan yang bahasa Inggeris version? Lama. Kena cari seorang tokoh bahasa untuk translate tu. Itu yang pertama, long term athlete development. Pegang ni. Atlet negara mana-mana kena tahu long term athlete development. Kita tak nak atlet negara kes-kes yang berlaku yang mana jual medal, mengharapkan bantuan. Ini perkara yang tak patut berlaku. Kalau kita di peringkat kebangsaan, persatuan di peringkat kebangsaan ada program jangka panjang, ini tak akan berlaku. Tak akan berlaku. Bayangkan kalau kita punya jaguh dunia, juara dunia, terpaksa jual medal. Saya betul-betul sedih masa tu, memang sedih. Tak kira lah dia perguruan lain ke, rakan yang lain ke, kawan-kawan senior ke. Saya betul-betul terpukul lah kan. So Nizam, you dah sampai sini, apa you boleh tolong semua ni? Kita ni tak ada daya upaya nak sampai. Tapi kita boleh berkongsi ilmu ni, long term athlete development. Yang kedua, performance analysis. Tokoh utama dia daripada United Kingdom, performance analysis ataupun analisa prestasi. Dia punya founder tu adalah Mark Hughes dan juga saya punya supervisor Peter O'Donnell. So diorang ni adalah antara founders dan saya belajar direct dengan mereka dan Mark Hughes hampir belajar dengan dia, tapi at the end proposal saya tu dia cakap
lebih kepada coaching, kejurulatihan. Maka dia pun let go saya, tapi dalam kajian saya pun saya masukkan desa prestasi. Dan dalam sukan silat olahraga ni alhamdulillah saya dan juga pelajar saya lah, master, PhD, degree membuat, kita bagi the main figure lah tim kami ni untuk sukan silat olahraga dan sukan silat tempur. Jadi pada mereka yang berminat boleh. Maksudnya haluan untuk belajar di universiti tu dah ada kalau you buat diploma, tak kisah mana-mana diploma, you boleh masuk degree sains sukan, sebenarnya sabuk master sains sukan, dan PhD boleh buat dalam silat, tak ada masalah. Level tu dah ada, saya dah lalu. Memang sukar, tapi bila dapat tu manis dia di hujung tu. Lepas, sebab kita tak rasa manis tu, sebab bila saya dapat PhD, saya lulus Viva tu, saya menangis seorang-seorang balik daripada universiti tu. Orang tak ada, parents tak ada kat sini. Masa tu bukan ada begini pun. Nampaknya ada gangguan teknikal dengan Dr. Nizam ni sebab tiba-tiba terberhenti Dr. Nizam ya. Tengah hangat diperkatakan ni, terberhenti pula ni. Mungkin kita boleh tunggu seketika. Di samping itu mungkin saya nak ulas sikit lah tentang buku yang diperkatakan oleh Dr. Nizam tadi, iaitu Sport Science in Silat oleh Grandmaster Profesor Madya Dr. Nizam, yang dihasilkannya sejak 2012 ya kajiannya, dan buku tersebut boleh didapatkan di Shopee. Boleh type-nya tadi, type Sport Science in Silat, nanti boleh letak di ruangan di aplikasi Shopee tu, type tajuk buku dan mungkin insyaAllah boleh tertera dan boleh order lah ya, boleh terus order. Jadi itu salah satu kaedah. Saya fikir nanti saya rasa saya kena sambung Dr. Nizam ni sebab dia tak habis cakap lagi tu, tapi kita telah ada gangguan teknikal sebab kat sini hujan lebat. Tak pasti pula di sana bagaimana. Dan juga yang diperkatakan oleh Dr. Nizam tadi, antaranya long term athlete development, performance and analysis, itu semua adalah kajian-kajian tentang dunia persilatan tetapi dalam bentuk akademik dan science sport ya. Itulah dia dunia persilatan dan juga dari segi aplikasinya dalam sains ya dan sebagainya. Pendengarkan masa, kita kembali kepada Dr. Nizam. Tadi nampaknya kita telah, Profesor Dr. Nizam tadi kita telah terinterrupt kita punya line internet. Jadi tadi pun sebenarnya Grandmaster Profesor Madya Dr. Nizam kita telah kongsikan sedikit tentang pengalaman dalam membentangkan kertas kerja ya dalam bidang profesional dalam bidang profesional akademik dalam silat sebagai sains sukan, tapi kali ini kongsikan tentang pengalaman dalam memartabatkan seni silat di persada antarabangsa. Silakan Profesor Madya Dr. Nizam kita, silakan. Mikrofon Doktor. Puan Ezlina, terima kasih banyak kepada semua panel. Hangat kita punya discussion hari ni. Maksudnya memang ada demand silat ni, cuma tak diberi ruang. Jadi bila dah diberi ruang ni memang banyaklah soalan akan turun. Okay? Dia macam hujan lebat semalam tu, memang lebat. Jadi dia petanda hari ni, maksudnya orang ramai minat dengan silat, cuma ruang tu tak diberikan. Alhamdulillah kepada pihak penganjur, JKM Melaka, tahniah terima kasih banyak kepada peluang yang diberikan. Jadi saya ni tengah sibuk menanda soalan exam ni. Student nak bagi markah semua, jadi saya cakap this is a very, kita kena sacrifice lah masa tu. Terima kasih banyak lah kan, sebab apa nak tunggu lagi peluang begini memang sukar lah dengan jabatan. Last kali saya bersama dengan Jabatan Kebudayaan ialah pada tahun 2016 lah, menulis buku. Sebelum tu 2014 ke Poland lah. Jadi menjawab pada soalan Puan Ezlina tadi tentang macam mana nak memertabat tu, ini semua saya menggunakan formula yang diajar oleh arwah guru saya lah, Tuan Haji Anwar Abdul Wahab dan juga Tuan Guru Amiruddin Haji Anwar yang berada di Sabah ketika ni. Jadi dia punya formula senang saja. Apa unik silat Melayu tu? Silat Melayu tu dia lain daripada pencak silat. Okay. Whatever orang cakap apa ke beza dia, at the end sekarang ni pencak silat adalah warisan budaya Indonesia. Silat adalah warisan budaya Malaysia. Itu kita kena faham. Okay. Kita tak boleh katakan bahawa yang inilah original, sana tak original. Jadi itu sukar. Sebab kalau saya nak bawa satu barang ni, macam Puan cakap tadi tu, barang macam kaedah Zal yang macam doktor tadi sebutkan that's unique.
memang kalau saya memang berminat, saya nak tahu kan, kalau boleh saya nak buat PhD yang kedua saya lah dalam seni tari teater ni, sebab saya memang dah ada semangat saya selama ni, tapi masa sebab yalah sains sukan ni bidang luas kan, jadi saya macam tadi pun saya ada lima perkara pokok, saya cerita 2 je baru, tapi tak apalah, yang lain tu boleh tanya personally lah. Memang saya minat untuk buat PhD dan kajian-kajian selanjutnya, tapi masa tu lah. Jadi insyaAllah saya akan berjumpa dengan Cikgu Zainal untuk tahulah lebih lanjut. Sebab dia cakap free, saya terkejut, free. Orang dah buat kajian semua hidup sekali free, saya minat ni. Sebelum orang lain tahu, saya tahu dululah. Okay, alright. So macam mana? So saya bawa barang tu yang dah di-establish. Maksudnya Seni Silat Malaysia tu dah ada, bawah Jabatan Kebudayaan Kesenian, masih ada sampai hari ni. Okay, kita teruskan saja program tu. And then buku dia pun dah ada. Okay, cuma orang yang bawa tu dah tak ada. Jadi saya sambunglah kerja tu. Mudahlah sebab saya memang antara orang lah. Bukan kita sekat main domain, bukan semua kerja kita. Kita ni berkongsi dengan masyarakat. Kan, apa yang guru kita beri, kita mungkin dapat sikit saja. Macam apa ni, sebab hakikat sebenarnya semua ni pada Allah Ta'ala. Macam firmannya dalam surah Al-Hadid, wa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wallahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu mengetahui semua perkara pada zahir dan batin, pada awal dan akhir. So kita ni pelaku sajalah, maksudnya itulah dia kerja saya. Saya buat sebab apa? Action speaks louder than word. Jadi dalam nak mertabat tu saya kena ada satu barang. Okay, Seni Silat Malaysia. Saya kena pastikan, saya tanya cikgu, apa original silat Melayu ni? So kalau saya bawa pergi international, kalau Indonesia claim, you boleh cakap, ini teknik dia, ini asas dia, ini pokok dia, bunga dia begini, limbai dia begini, kuda-kuda dia begini. You boleh terang. Nak memahir ke tu, mengambil masa buat Zina kan. Kadang-kadang tengah malam, pukul 10, pukul 11 kita tengah patutnya belajar kerohanian. Tiba-tiba Tok Guru suruh bangun. Kita pakai kain pelekat kan, kita buka kitab kuning tu kan, belajar. Padahal belajar tu bab mandi wajib je kan. Tapi dah tiba-tiba dia teringat, okey, silat tu kena begini. Okey, ini. Kalau silat lang sewah dia begini. Kalau silat langkah cekak harimau dia begini. Kalau silat kuntau Jawa begini, Cikgu Noor terangkan. So this is the difference between pencak silat dengan silat Melayu. Dan kena ingat Nizam, dia beritahu saya ingat lagi kata-kata ni. Malam Jumaat tahun 2003, lebih sekitar bulan Mac April lah. Okay, ada dalam buku catatan saya lah. Sebab bila saya menulis ni, saya belajar ni, saya menulis. Ada. Dia beritahu saya ni belajar macam-macam silat. Sebab apa? Saya di Sabak Benam tu, simpadan lah, kampung kota dengan Sabak Benam tu, ada ramai pendekar silat. Saya belajar. Bapak saya pun belajar silat semualah. Boleh tanyalah pada keturunan beliau kan. Memang pendekar-pendekar. Tapi kan, bila Cikgu Amran, Cikgu Rohanian dia bertanya, Anwar, kau dah belajar silat ni? Dia sebut, dah. Tapi Pak Amran tu cakap, Cikgu Amran tu cakap, bukan. Yang original Malay is here. You belajar, itu yang dia dapat. So bila dia dapat kaedah tu, memang kaedah tu lain. Dan bila dia dapat kaedah silat Melayu, iaitu silat pulut asal usulnya, ramai orang gelak kan. Tapi pada tahun 50-an dahulu, silat pulut ni dia sebagai norms. Kalau silat-silat daripada luar negara datang, dia orang kena mahir main silat pulut ni. Cuma nama dia tak silat pulut lah time tu. Kan, sebab dia camouflage. Sebab British kalau tengok kita main senjata time tu semua, memang teroris. Kita ni teroris. Jadi camouflage, silat pulut tu sebagai camouflage di peringkat kan. Tapi bila malam selepas belajar agama, memang begitulah latihan dia. So pernah arwah Cikgu Anwar ni bila belajar, kawan dia yang bawa. Kawan baik dia akhirnya memang kawan baik lah. Cuma cikgu, dia tak belajar detail macam Cikgu Anwar lah. Sebab Cikgu Anwar ni memang guru silat. Kita panggil sebagai pencerita silat lah. Dan Cikgu Anwar ni dia bukan dapat recognition satu saja. Dia adalah merupakan sesepuh di pencak silat antarabangsa. Sesepuh ni yang dapat ni di Malaysia dia seorang saja. Okay. Sesepuh di Indonesia. Bukan senang nak dapat sesepuh. Brunei ada, Singapura ada, kan? Indonesia ada 2-3 orang. Jadi ini peringkat tertinggi dia. Maknanya contribution dia ke dalam dunia pencak silat. Walhal yang dia bawa tu silat Melayu. Bukan pencak silat Indonesia. Tapi sebab dia berjaya define pada Indonesia dan menerangkan pada pencak silat antarabangsa, maka orang faham. Jadi saya memerlukan barang ni untuk bawa ke antarabangsa. Dan jenuh panel-panel sekalian. 2014, saya masih ingat saya bersama JKKN masa tu
ketua pengarah kita sekarang Tuan Mesran very supported on that So kita ke sana memanglah ada sedikit bantuan daripada government, daripada duit poket sendiri semua kita ke sana. Saya perlu perform, kita perlu buat persembahan, kita perlu debate. Dan mereka ni semua International Martial Art Combat Sport Scientific Society ni, kelainan mereka daripada yang ramai ada kat sini lah, mereka ni adalah professors, doctors dalam bidang contohnya fisiologi, tapi mereka ni black belt, 9 dan 8 dan in karate, in taekwondo, ada 2-3 martial arts, ada MMA kan. So mereka ni very professional dan memang ada degree dan mereka menulis ilmu ni dalam jurnal-jurnal ilmiah antarabangsa. Jurnal-jurnal ni bukan macam kita tulis blog, tidak. Bila kita buat satu kajian, kita kena hantar kepada IMAX. Contohnya IMAX tu dia ada jurnal dia namanya Ido Movement and Culture. Itu standard tinggi lah. Di peringkat antarabangsa itu Web of Science, Index Web of Science dan juga Index of Scopus. Dalam mana-mana akademia memang ini indeks dia. So dalam martial arts ada beberapa yang ada, iaitu Archive of Budo di Poland. Tengok bangsa Poland ni. And then Ido of Culture of Martial Arts juga di Poland, dan saya diberi tugas untuk memilih 10 artikel daripada tahun lepas untuk publish bulan 10 ni. So banyaklah proses tu. Sebab kita kena hantar pada pakar-pakar dia baca, tak bias, kajian dia betul. So banyak kerja. Dan satu lagi Revista de Micheles di Spain. Ini 3 top in martial arts dalam akademia. So dalam ni insya-Allah memang tulen, maksudnya peer review. Dia tak boleh sebarang-sebarang sebab apa, nanti boleh jatuh ranking tu. So kita publish kat situ, kita buat artikel, kita buat jurnal, dan berdasarkan seni silat Malaysia konsep tu. So bila saya sebut silat Melayu ni dia tidak bermadu, tidak bercampur, tidak bergabung dengan seni budaya lain, contoh karate, aikido, jiu-jitsu, pencak silat, semua mereka terpegun. So mereka test. Itu yang paling kita kena, yelah kita akademi kan, kita tak boleh emosi. Mereka test tu biasa. Kaedah tu yang mereka test, bukannya kita. Tapi kita jangan emosi, ingat dia nak tumbuk kita ke nak tendang, tidak. Kaedah karate tendang bagaimana, taekwondo tendang bagaimana, kita kena faham kaedah tu. Dan Alhamdulillah daripada silibus seni silat Malaysia tu, dari level 1 sampai level 7 tu, memang Cikgu Anwar dah susun. Dia dah highlight semua tu. Okay, kalau you jumpa karate begini, kalau you jumpa taekwondo begini, you jumpa aikido begini, kalau orang bertangkap macam ni, kalau orang berlompat begini. So itulah kelebihan kurikulum tu. Disebabkan tu saya berani sampai hari ni bawa ke mana-mana saya cerita kurikulum. Orang nak dengar tak dengar, lain cerita lah kan. Tapi based on that, keluarlah kita punya hasil kedapatan dalam silat olahraga. Mostly sekarang ni masalah silat olahraga kita tak ada PIY. Maknanya siapa-siapa boleh bertanding. Maknanya kalau saya nak wakil Malaysia, saya main karate, tiba-tiba saya nak bertanding, saya pergi ke Kementerian Kebangsaan, saya gunakan kelab yang ada, terus masuk. Boleh menang jarum Malaysia. Dan saya akan cakap, karate is very good. Saya wakil Malaysia. Ini contoh lah, ini contoh tapi pernah berlaku orang yang tak ada perguruan silat boleh wakil Malaysia. Contohnya tentera boleh buat begitu. Dan nak jadi macam bola, sepatutnya kita ada silibus. Jadi silibus seni silat Malaysia ni dibawa peringkat antarabangsa, debate di IMAX, diterima, publish, dan Alhamdulillah. Ini kaedah dia. Bukan sembrono saja kita. So bila kita dah ada knowledge tu, baru orang baca. Kita tak boleh shock sendiri, orang baca dan orang kritik. Bila orang kritik, kita kena jawab ilmiah. Ini yang paling saya cakap paling dahsyat sekali lah bila di IMAX. IMAX 2014 di Poland kita buat. And then 2015 dicek saya tak dapat pergi sebab asalnya di Turki, tak dapat pergi. And then 2016 di Rio Maior, Portugal. And then kembali 2017 di Poland kembali. And then ke Portugal kembali. And then 2020 tahun lepas kita buat. Kita berani ambil inisiatif untuk buat. Dan mereka tak dapat datang sebab pandemik lah 2020. Tapi di webinar tu panas sebab apa? Debate pasal martial arts orang tak pernah dengar sekali. Saya bawa ke Malaysia, orang Malaysia pun ada ideologi dia, kita pun ada ideologi dia. So itu dia. So nombor satu, kita kena par dengan mereka. Produk kita kena par. Jadi itu cara dia. So orang tahu silat from Malaysia. Nizam is there. So kita kena faham. Nombor dua, dan disupport oleh punca kuasa. Daripada mana datang punca kuasa tu? Daripada akta. Kita ada beberapa akta. Akta warisan silat
Okey, Akta Warisan Silat tadi tu sebut Puan Azrina ada sebut. Kemudian kita ada Akta 170 iaitu Akta Pertubuhan Seni Mempertahankan Diri yang mana di dalamnya memerlukan Majlis Seni Mempertahankan Diri Malaysia. Memang tak adalah ketika ni. Memang tak ada. Yang mana jelas dalam akta tu menyatakan bahawa perbezaan di antara silat Melayu dan juga pencak silat. Semua jenis silat Melayu, okey, kita panggil silat Melayu, pencak silat, silat silat. The problem is how you define silat dan pencak silat. Itu je. Tak ramai dah orang yang boleh define tu. Itu dia. Sebab tu buku kita buat dengan JKKN, kita terangkan buku tu dan saya menerima kritikan. Jadi bila menerima kritikan saya seronok. Sebab apa? Sebab kita kita ada hipotesis. You try lah untuk bagi hipotesis hipotesis alternatif you. Kita nak tahu, betul tak you cakap ni? You prove lah. You prove yang menyatakan bahawa yang I buat ni tak betul. Itu yang best akademik tu. And then saya sejak 2014 bila saya bersama UiTM, kita menghasilkan lebih kurang dalam 40 degree final year project dalam silat. Final year, alhamdulillah, dengan izin Allah Taala, dengan semua contribution masyarakat, kawan-kawan semua, kita ada 40 dan peringkat master pun dah ada. Dahlia Al-Syurgawi, student saya yang walaupun dia seorang stewardess mas, dia stewardess mas full time, tapi dia buat part time kajian silat ni dan berjaya dapat master by research, bukan kaleng-kaleng by research ni, dan sekarang ni diberi peluang oleh MARA untuk sambung PhD-nya di Cardiff Metropolitan University. Universiti saya dulu bersama guru saya yang dulu, Peter O'Donoghue, pakar dalam performance analysis. Dia sebut Peter O'Donoghue, memang orang kenal. Okay, jadi itulah kita nak ramai lagi. Okay, and then sedikit lagi puan saya ambil masa. PhD, kita perlukan PhD macam Prof Zainal cakap tadi, Dr. Zainal cakap tadi dan kawan-kawan, Dr. Aizlan dan juga Dr. Rifah. Kita kena ramaikan. So saya baru dapat seorang students yang akan membentangkan tentang masyarakat tourism, yang akan buat PhD dalam masyarakat tourism. Macam mana nak gabungkan industri. Sekarang ni sibuk pasal industri sukan kan. Tapi sekarang ni sebenarnya industri silat ni dah lebih 40-50 tahun. Kenapa tak ada orang nak highlight? So insyaAllah student saya ni akan highlight perkara ni, industri silat. So macam mana pelancongan silat ni boleh menaikkan ekonomi negara. Kenapa negara tak concentrate ataupun kita panggil bersungguh-sungguh? Sebab dia tak nampak sumbangan ekonomi. Jadi bila negara tengok ada sumbangan ekonomi, Menteri Pelancongan akan beri banyak bantuan. Dan alhamdulillah kita perlu bergabung tenaga lah dengan, contohnya macam hari ni, it's good sebab orang lain tahu kan, boleh diberi idea kan, discussion, and then martial arts. Dan hasil daripada kajian PhD saya, kita boleh hasilkan silat tempur. Maknanya sukan silat tempur ni khas untuk kanak-kanak. Okay, untuk kanak-kanak yang mana dia punya sistem tenaga tu mirror silat olahraga. Kita tak boleh senang-senang je bagi anak-anak kita umur 7 hingga 12 tahun lawan dalam silat olahraga gelanggang di 9x9 ataupun 81 meter square feet tu. Tak boleh. Dia macam umpama budak 9 tahun main bola sepak dalam padang yang Liverpool lawan Manchester tu bermain. Mau pengsan anak kita. 90 minit main gitu, tak boleh. So maknanya sistem tenaga dia, sistem latihan dia, sistem pengurusan dia, keadaan gelanggang. So kita bagi sport facilities. Kawan saya Dr. Asnol, pengarah Majlis Sukan Negeri Kuala Lumpur, very experienced on this lah, sport facilities. Boleh tanya dia lah. Jadi inilah antara cara kita memertabatkan. Saya bagi tahu sikit lah sebab kita ada banyak lagi. Dan satu lagi isu dia ialah di dalam Akta Pembangunan Sukan, Akta 576, Akta Ibu kita panggil. Jadual pertama nyatakan tentang silat olahraga. Okay. Dia beritahu silat olahraga dalam sukan. Tak ada tanding. Tanding tu yang dipertandingkan ketika ini di peringkat antarabangsa bawah International Pencak Silat Federation yang dibawa oleh pesaka. Jadi saya boleh menyatakan bahawa pesaka adalah merupakan pendiri kepada pencak silat antarabangsa. Jadi kalau kita menyatakan pesaka ada nak buat pembangunan silat Melayu, itu adalah side kita panggil. Secondary. The primer is to promote pencak silat international. Sebab pesaka itu sendiri di bawah International Pencak Silat Federation. So kita kena define benda ni. Bila kita define benda ni dengan betul, maka antarabangsa akan faham. Okay, that's why. Jadi apa yang Malaysia kena buat, Nizam? You kena buat World Silat Federation lah. Itu yang kita propose pada tahun lepas dengan Persekutuan Silat Olahraga Nasional Malaysia. Kita gunakan silibus seni silat Malaysia tu, kita ajar pada semua pesilat kita di Malaysia
You boleh belajar online ataupun physically, tak ada masalah. You dapat sijil and then you bertanding. So maknanya barulah kita nampak orang bersilat dalam silat olahraga tu. You nampak dah formula dia. Bukannya dalam silat tu orang melompat, orang sana. Kalau di SEA Games saya tak ingat di mana, bersilat Indonesia tu, bertanding di Indonesia, menyorok belakang wasit tu. Wasit tu pengadil lah, baju putih tu. Dia menyorok. Saya cakap, ya Allah, apa dah jadi dengan sistem langkah, sistem limbai, kan? Maksudnya punya takut dengan pesilat daripada Thailand tu, tak silap saya. Kan? Thailand memang dilatih dengan dia punya ken tu, muay tu. Jadi itulah, kita tak boleh nak salahkan Thailand sebab itulah cara dia. Tapi monitoring sistem tu kena ada. Inilah caranya untuk kita mempertahankan silat. Dan alhamdulillah daripada tahun lepas program, saya telah diamanahkan oleh UNESCO pada awal tahun ni untuk menjadi ketua pengkaji yang melibatkan beberapa negara iaitu Singapura, Filipina, Indonesia untuk define what is silat, what is pencak silat, what is kali, what is semua inilah yang ada kat dalam setiap negara tu, ada dia punya pakar-pakar dia. Jadi saya akan memulakan langkahnya dan this is the right track lah yang macam Puan Azlina buat begini, peluang yang diberi ni untuk memberitahu bahawa saya akan interview lepas ni guru-guru silat. Hasil daripada kajian majalah seni bela diri tu yang ada banyak guru Azlan jumpa ramai semua ni, kita akan gunakan sebagai data, main data kita. Sebab dah ada, apa kita nak risau. Dan itulah sumbangan besar Cikgu Azlan Ghani, saya memang respect lah sebab bukan senang you nak jumpa ramai-ramai guru ni. Dia ada adat dan etika dia sebab cara orang, cara lain, walaupun ada orang cakap tak kenal maka tak cinta. Nak kenal tu dengan guru tua ni bukan senang. Sampai dia, kalau guru tua dia percaya kita, sampai anak dara pun dia nak kahwin dengan kita. Itu dia cerita dia. Itu yang paling dahsyat tu. Saya tak tahulah Cikgu Azlan kan. Tapi itulah yang pengalaman saya, begitulah. Jadi kita tak ambil kesempatan lah sebab silat ni kita tak ambil kesempatan. Dan satu lagi kita kena ikhlas lah dalam juang silat ni. Dia bukan untuk kita. Guru ni, Cikgu Anwar cakap, sikap pendekar, kita panggil tu sebagai apakah itu sikap pendekar? Pendekar ialah insan yang berilmu, beramal, berkemahiran dalam ilmu persilatan. Dia mesti sahih pada zahir dan batin. Tu ayat tu saya sebut tadi tu. Berteraskan seni budaya Melayu, bersendikan syarak, menggunakan ilmu di tempat yang betul demi truth, kebenaran, and peace, keamanan, dengan jiwa achieverius yang tenang. Tu ada ayat kan, yang tenang kan, bahagia jiwa yang tenang, serta keberanian berlandaskan semangat kesatria yang luhur. Itulah dia sikap pendekar. Sikap pendekar ni lah yang akan saya bawa ke mana-mana kan, yang akan define inilah jati diri bangsa Melayu. Bila you ada 20 sikap pendekar ni, InsyaAllah sebab dia sebab dia ada perinci dia. Contohnya macam ilmu. Apa maksud ilmu? Beramal, apa maksud beramal? Kemahiran, Melayu tu apa maksud Melayu? Dia ada details dia, sikap pendekar ni. Jadi bila kita faham sikap pendekar, itu yang akan membangunkan jati diri bangsa Melayu. Sebab tu sebelum Cikgu Anwar meninggal pada tahun 2009, saya di London situ saya balik untuk tengok arwah. Tanam tapi tak sempat. Masa tu masa liputan dia meninggal pun Cikgu Azlan Ghani juga ada kat situ. Saya dia beritahu, terima kasih banyaklah Cikgu Cikgu Zainal bila saya buat kursus datang. Jadi saya terima kasih banyaklah Cikgu Zaifah. Saya dengan rendah diri cakap saya ni hasil daripada masyarakat kita lah. Bukannya tiba-tiba muncul pandai, tak ada. Saya tak ngaku pandai lah. Kita ni belajar. Semua ni based on sikap pendekar yang saya dapat daripada semua orang yang ada, yang membentuk kita. Terima kasih kepada JKN khasnya yang membantu saya lah daripada bawah sampailah kini kan. Kepada Tuan Mesran banyak support kita. Thank you very much pada Puan thank you very much for today. Dan saya cuba menjawablah soalan-soalan kalau yang ada. Dan kita ni sekarang ni dah jadi amanah negara kita ni. Bukan saya nak naikkan silat saya, naikkan ni tidak. Kita naikkan bangsa kita punya silat Melayu tu. Silat Malaysia tu kita panggil. Sebab saya dah berentas budaya zaman international ni sebab saya adalah antara MT di peringkat IMAX International. Saya jadi untuk silat saja mereka akan tanya definition. Pencak silat apa definition? Dia tanya pula dengan definition daripada pencak silat. So dia nak murnikan. Dan bila kita ada murnikan begitu, perbincangan begitu, barulah tidak bias.
Kita ni milik negara sekarang ni. Jadi kita berbakti kepada agama bangsa negara. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Segala silap tu kepada saya, segala kebaikan tu kepada Allah Ta'ala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Begitu tadi perkongsian, saya rasa naik bersemangat pula ya mendengar perkongsian Profesor Madya Dr. Nizam kita, Grandmaster kita. Dan sangat menarik, ramai yang di komen ya, komen ya di ruangan komen, iaitu Hazlina Anwar, 20 sikap pendekar, menarik untuk tahu ini. Jadi mungkin nanti Grandmaster kita boleh ada satu slot yang lain mungkin ya dengan Dr. Zaifah, kita terangkan betul-betul tentang banyak sebenarnya perkongsian yang orang tak tahu, tapi ramai yang nak tahu sebenarnya. Kita je yang rasa orang tak nak tahu, tapi dengan perkongsian sebegini banyak perkara yang kita tak tahu, kita jadi tahu ya. Contoh tadi Prof Nizam banyak sebut ya kenapa perlunya ada World Silat Federation tu, kenapa syllabus tu perlu disusun sedemikian rupa, formula-formula, monitoring sistem, kemudian sistem-sistem yang membantu dalam silat kita, iaitu sistem latihan, sistem pengurusannya, fasiliti dan sebagainya, juga atas-atas yang menyokong dan membantu. Dan saya ucapkan tahniah juga kepada Grandmaster Profesor Nizam kita sebab menjadi antara orang silat yang berjaya dalam bidang akademik dan memperjuangkan silat dalam satu bidang yang lebih lain ya, yang lebih profesional ya, dan juga menyatukan semua aliran silat. Sebenarnya kita kena sokong usaha ini sebab inilah sebenarnya, kerana inilah silat diiktiraf di peringkat UNESCO, kerana selain jati diri, dia dah mencapai satu tahap yang tinggi ya, tahap dunia. Jadi alhamdulillah, saya kira sebelum kita mengakhiri ya tentang wacana kita pada hari ini, cukup lama kita hari ini, 3 jam kita bersiaran, cukup hangat. Terima kasih saya ucapkan kepada kesemua panelis kita pada hari ini.